Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ระบบกำลังบันทึกการประชุม Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan lisanah wa quwwata illa billah. Allahumma lana wa lana malaikatil muqarrabin wa khurshina wa ta'alana wa antikum rahmatika ya رب اشرح لنا سرنا ويسر لنا عقدة من لساننا. قال شيخنا سنة لنا فعنا في الدارين. Sekian. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. Dan tiada setengah mereka itu mengikut kiblat setengah. Arti tiada mengikut Yahudi, kiblat Nasara dan akasnya. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan tiada setengah mereka itu ahlul kitab, dan tiada setengah mereka itu ahlul kitab mengikut kiblat setengah. Jadi artinya tiada mengikut Yahudi, kiblat Nasara dan akas baliknya. Maknanya orang Yahudi tidak mengikut kiblat Nasara, orang Nasara pun tidak mengikut kiblat orang Yahudi. Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Demi Allah ya Muhammad, jika engkau ikut akan hawa nafsu mereka itu, yang menyeru mereka itu akan dikau kepadanya, daripada balik kepada kiblat mereka. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Daripada kemudian barang yang datang akan dikau daripada ilmu wahyi suruh kiblat Ka'bah. Innaka idzal laminaz zalimina. Bahwasa engkau ketika itu sungguh daripada jumlah orang yang zalim-zalim. Sebab tiada ikut suruhan Allah. Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Dan jikalau wala inittaba'ta ahwa'ahum, demi Allah. Dia terjemuh dengan kata demi Allah. Itu sebab lam pada lain. Lam la lain. In tu makna jika. In tu makna jika. In adat syarat. Lam tu dia panggil lam tauti'ah jawab qasam.
Jadi lam di sini, lam pada la itu menunjuk di atas ada sumpah, ada qasam, ada sumpah yang diadzaf. Maknanya ada sumpah tetapi tidak disebutkan sumpahan. Jadi pada asal wala in ini salah katanya wallahi la ini taba'ta. Jadi ada perkataan sumpah. Sumpah tu seperti watin, wal asri, itu sumpahan. Maka lam pada lain tu menunjuk di atas ada sumpahan yang tak disebut. Apabila dia terjemuh, dia sebutkan sumpahan yang dihadzaf di dalam ayat. Sebab tu katanya demi Allah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jika engkau, fardunya jika engkau atau jika engkau mengikut akan hawa nafsu mereka itu. Jika engkau wahai Muhammad mengikut akan hawa nafsu mereka itu. Mengikut akan sukaan hati mereka itu. Sekiranya kalau engkau wahai Muhammad mengikut oleh engkau akan sukaan hati mereka itu, hawa nafsu mereka itu, hawa nafsu mereka mana yang menyeru mereka itu ahlul kitab Yahudi dan Nasara, yang menyeru mereka itu akan dikau kepadanya kepada hawa nafsu mereka. Apa dia tu? Ya daripada balik kepada kiblat mereka itu. Jadi patah balik kepada kiblat mereka itu. Sebab sekarang Nabi dah tinggal kiblat Baitul Maqdis. Sebab sekarang Allah Ta'ala dah perintah kepada Nabi pindahkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, kepada Baitullah. Jadi fardunya sekiranya Allah Ta'ala sudah perintahkan Nabi Muhammad, sudah suruh Nabi Muhammad menghadap kepada kiblat, ialah Kaabah. Tetapi mengikut sukaan hati orang ahlul kitab, orang lebih pulaknya orang Yahudi, naklah Nabi itu tinggalkan Kaabah mengikut kiblat Baitul Maqdis macam dulu. Sekiranya kalau Nabi mengikut min ba'di ma ja'aka minal ilmi, mengikut akan hawa nafsu mereka itu daripada kamadian daripada barang yang datang akan dikau. Apa dia barang yang datang akan dikau? Daripada ilmu wahyi, maknanya wahyulah. Wahyi menyuruh ke kiblat Kaabah, menyuruh kiblat Kaabah, menyuruh menghadap kepada kiblatnya ialah Kaabah. Jadi sekiranya Allah Ta'ala dah perintah kepada Nabi, sekarang Allah Ta'ala dah perintah kepada Nabi mengikut kiblatnya ialah Kaabah. Dah turun wahyu, dah datang wahyu kepada Nabi, dah beritahu kepada Nabi, katanya Nabi mesti menghadap kepada Kaabah pula, mesti dah tinggal akan Baitul Maqdis. Tetapi yang disukai, yang hawa nafsu orang Yahudi nak Nabi tinggal Kaabah, balik kembali kepada mengikut Baitul Maqdis. Kiranya kalau Nabi mengikut. Innaka idzal laminaz zalimin. Bahwasa engkau ketika itu, ketika mengikutkan hawa nafsu mereka itu, sungguhnya daripada jumlah mana termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Daripada jumlah, daripada perhimpunan. Jumlah mana perhimpunan? Daripada perhimpunan orang-orang yang zalim. Mana orang-orang yang zalim, orang yang zalim kepada diri sendiri sebab melanggar akan perintah Allah. Sebab tiada mengikut suruhan Allah. Muzalimkan tu sebab tidak mengikutkan suruhan Allah. Jadi ini ugupan daripada Allah, sekiranya kalau Nabi Muhammad sanggup tinggalkan kiblat yang mana Allah Ta'ala suruh ialah kiblat Kaabah, mengikutkan kiblat yang disukai oleh orang ahli kitab, lebih pulaknya Yahudi, ialah Baitul Maqdis,
maka sungguhnya Nabi itu termasuk dalam golongan orang yang zalim, orang yang deraka kepada Allah. Tidak buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka maklum Nabi termaksum. Nabi tak buat sama sekali. Habis. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Ini cerita lain pula. Segala mereka yang diberi mereka itu kitab. Panggil ahlul kitab. Siapa dia? Yahudi, Nasara. Itu. Kenal mereka itu akan dia tu siapa? Muhammad. Jadi orang Yahudi sama juga orang Nasara. Dua-dua golongan ni dipanggil ahli kitab. Mereka kenal sangat akan sifat-sifat Nabi Muhammad, kenal sangat Muhammad dengan Nabi Muhammad. Mereka kenalkan Nabi Muhammad itu macam mana? Kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti barang yang kenal mereka itu akan anak-anak mereka itu. Seperti barang, contohnya seperti mengenal. Itu masdariyah. Seperti barang yang kenal mereka itu akan anak-anak mereka itu. Jadi nak banding katanya sakak mana mereka itu kenal Nabi Muhammad, nak bandingnya sebagaimana mereka mengenal akan anak mereka sendiri, macam itulah mereka kenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal anak-anak tu macam mana? Dengan sifatnya dan segala kitabnya dan segala kitab-kitab mereka itu. Tinggal dia. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti barang yang mengenal mereka itu akan anak-anak mereka itu. Kenal mereka, kenalkan Nabi Muhammad itu seperti kenal anak-anak. Dengan kenal tu dengan sifat-sifatnya, sifat Nabi Muhammad. Kenal daripada mana? Pada segala kitab-kitab mereka itu. Jadi mereka itu dapat kenalkan Nabi Muhammad, dapat kenalkan sifat-sifat Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenalkan anak mereka. Kenal daripada mana? Kenal daripada kitab-kitab mereka itu. Jadi maknanya orang Yahudi mereka kenalkan sifat-sifat Nabi Muhammad sebab sifat-sifat Nabi Muhammad itu disebut di dalam kitab Taurat. Orang Nasara mereka juga kenalkan Nabi Muhammad juga, akan sifat-sifat Nabi Muhammad juga. Kenal daripada mana? Daripada kitab Injil yang diturun kepada mereka. Dengan sebab pendeknya, dengan sebab sifat-sifat Nabi Muhammad tu ada disebut, ada dicerita di dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka dah tahu Nabi tu tinggi rendah dia, sakak mana, kulit dia hitam ke putih, dia lahir di mana, umur berapa dilatihkan jadi Rasul, lepas tu dilatih di mana, di Mekah, berapa lama duduk kat Mekah, akan berpindah kepada Madinah. Semuanya ada cerita di dalam kitab Taurat dan Injil. Maka pasal itulah katanya mereka kenal sangat akan Nabi Muhammad. Kata Abdullah bin Salam,
Ini seorang ulama Yahudi yang yang tinggal agama Yahudi memeluk agama Islam. Setengah daripada ulama Yahudi yang tinggal agama Yahudi yang terus masuk dalam agama Islam dengan sebab mereka sebab dia ni percaya dengan apa yang disebut dalam kitab Taurat mereka, beramal dengan kitab Taurat. Sebab kitab Taurat tu perintah kepada orang Yahudi apabila dibangkitkan Nabi Muhammad, tinggalkan syariat Yahudi, syariat Nabi Musa, beriman dengan Nabi Muhammad. Kata Abdullah ibni Salam, sungguhnya telah aku kenal akan dia tu siapa? Nabi Muhammad. Ketika aku lihat akan dia. Jadi Abdullah bin Salam, seorang daripada asal agama Yahudi, daripada Banu Israel, tapi dia masuk agama Islam. Tapi bukan dia seorang lah, bersama dengan murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya. Kawan-kawan dia tu ramai jugalah masuk Islam. Dia kata macam mana? Dia kata sungguh aku kenal akan dia, akan Nabi Muhammad. Ketika aku lihat akan dia. Ketika dia tengokkan Nabi, ketika Nabi datang ke Madinah. Seperti barang yang aku kenal anakku. Dan kenalku bagi Muhammad itu lebih terlebih lagi. Kerana percaya dengan Allah. Dan tiada berapa percaya dengan isteri. Dia katanya, Abdullah bin Salam ni dia kata, dia kenal awal-awal dia tengok Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad awal datang kepada Madinah. Dia pandang kepada apabila Nabi Muhammad datang kepada Madinah, dia pun pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia pun tengok kepada Nabi Muhammad. Apabila tengok kepada Nabi Muhammad tu, betul sifat benda yang dia tengok, sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad tu betul dengan apa yang disebut di dalam kitab Taurat. Itu maknanya. Sungguhnya telah aku kenal akan dia, Nabi Muhammad, ketika aku lihat akan dia. Seperti barang yang aku kenal akan anakku. Jadi dia ni kenal Nabi Muhammad itu seperti dia kenal anak dia. Tapi maksud dengan kenal anak ni bukan macam kita kenal begini. Dan kenal aku bagi Muhammad itu terlebih. Maknanya lebih kenal Muhammad lagi daripada kenalkan anak. Kenapa boleh kata terlebih? Jadi kenal Nabi Muhammad itu yang sebenar lebih daripada kenal anak mereka sendiri, anak dia sendiri. Kerana percaya dengan Allah, sebab percaya dengan Allah yang mana Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat. Dan tiada berapa percaya, mana kurang percaya, tak 100%. Dengan isteri, kurang percaya, mana percayaan tu, kalau nak banding, percaya dengan Allah, percaya 100%. Tapi percayaan dengan isteri, tak penuh sangat. Apa maksudnya? Gini. Bukan dia maksud kata dia kenal Nabi Muhammad itu seperti dia kenal anak. Dan kenal Nabi Muhammad itu lebih kuat daripada kenal anak lagi. Sebab Nabi Muhammad ini Rasul yang sebenar, siapa yang cerita? Allah. Tetapi orang ni anak dia, siapa yang cerita? Isteri. Jadi maknanya begini. Kama ya'rifuna abna'akum ahum.
Bukan maksud katanya seperti barang yang kenal mereka akan anak-anak mereka. Bukan maksud katanya anak saya lelaki, warna kulitnya putih, rambut berpelak, sekarang dah umur 5 tahun. Masalah bukan kenal macam tu. Dia suka makan nasi, tak suka makan roti. Bukan kenal macam tu. Jadi maknanya maksud dengan kenal anak itu ialah kenal bahawasa anak itu daripada mereka, daripada keturunan mereka. Jadi maknanya seperti kenal anak. Apabila seorang tu berkahwin, dia sekedudukan dengan isteri, isteri dia pun mengandung. Apabila isteri dia mengandung, beranak, maka maklumlah anak itu anak siapa? Anak dia. Jadi makna kenal anak ni, makna kenal kata orang ni anak saya. Orang ni, seorang ni anak saya. Seorang ni anak saya. Bukan maksud dengan kenal katanya kenal anak saya lelaki, umurnya 5 tahun sekarang, dia kulit putih, warna kulitnya putih, rambut berpelak, bukan kenal macam tu. Mana kenal kata orang ni anak kita. Orang ni anak kita. Macam mana kenal Nabi itu, maknanya Nabi Muhammad ini betul dia Rasul. Tengok Nabi, Muhammad ni betul dia Rasul. Macam mana kita tengok yang ni betul anak kita. Yang ni betul Rasul. Tengok kepada Muhammad, betul Muhammad ini ialah Rasulullah. Tengok pada anak, betul orang itu seorang kanak-kanak ini anak saya. Tu kenal gitu. Kenal anak bukan maksud kenal anak kita lelaki kulit putih, warna kulit putih, bukan kenal begitu. Bukan kenal kata seorang ni anak kita, seorang ni anak kita. Lagi lepas tu, kenapa boleh katanya kenalkan Nabi Muhammad itu lebih kuat daripada kenal anak sendiri? Bukan nak cerita katanya dengan anak tak nak kenal sangat, dengan Nabi kenal sangat. Bukan maksudnya begitu. Sebab kenalkan Nabi Muhammad jadi Rasul yang sebenar itu siapa yang cerita? Allah. Allah. Maka Allah mustahil nak cerita dusta kan? Maka Muhammad ini betul-betul dia jadi Rasul. Sebetul-betul dia jadi Rasul, siapa yang menjaminkan dia tu betul-betul jadi Rasul? Ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang cerita kata ini anak saya sebab mengikut yang dimengandung oleh isteri. Yang dimengandungkan oleh isteri, tapi boleh jadi itu anak yang tak dapat daripada suami, boleh jadi. Seorang perempuan yang jahat boleh jadi. Seorang perempuan yang jahat boleh jadi. Dia kahwin dengan seorang ni. Tidur sekali dengan seorang lelaki ni, dengan suami dia. Tetapi waktu suami tidak ada kat rumah, dia pergi cari lelaki yang lain. Ketika suami tak ada kat rumah, dia pergi cari lelaki yang lain, berzina dengan lelaki yang lain. Sudah berzina, balik duduk bersama dengan suami. Apabila dia mengandung, dia kata, ni anak kita. Dia cakap sama suami, ni anak kita. Padahal dia tak mengandung dengan suami, mengandung dengan lelaki yang dia berzina. Boleh jadinya begitu. Boleh jadinya begitu. Sebab tu maknanya, makna katanya Nabi Muhammad jadi Rasul, betul benar, tak ada dusta sama sekali. Sebab pasalnya cerita oleh Allah. Tetapi tahu kata orang ni anak dia, seorang ni anak dia, itu daripada isteri. Tapi boleh jadi walaupun orang soleh tak buatlah begitu, orang baik tak buatlah begitu. Tapi boleh jadi setengah-setengah orang tu kena tipu di isteri. Isteri mengandung dengan orang lain tapi dia tipu kata ni anak kita. Boleh jadinya begitu. Tu makna katanya kerana percaya, lebih lagi itu kerana percaya dengan Allah, tiada berapa percaya, mana percaya juga dengan isteri tapi tak nak penuh sangat. Lebih-lebih laginya
isteri putih, suami putih, tiba-tiba dapat anaknya kulit hitam. Tu tak nak percaya, kena cek darah apa macam-macam. Tu boleh jadi. Sebab tapi dia tak mesti begitu, tapi rasanya tak memuaskan hati. Tu mana katanya kenal Nabi Muhammad tu lebih daripada, sebab tu Abdullah bin Salam dia kata kenal Nabi Muhammad ni lebih kuat daripada dia kenal anak dia lagi. Sebab Nabi Muhammad dia kenal sebab Allah Ta'ala cerita. Kenal kata budak ni anak dia sebab isteri yang menceritakan. Nah. Begitu. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Dan bahawa satu firqah, satu golongan daripada mereka itu daripada ahli kitab. Sungguh sembunyi mereka itu akan yang hak, yang sebenar. Yang betul, yang hak, yang sebenar. Apa dia yang sebenar, yang hak, yang mereka itu sembunyikan? Sifat Nabi. Setengah daripada ulama Yahudi, yang lain daripada Abdullah bin Salam, yang mana Abdullah bin Salam dia pun setengah daripada ulama Yahudi juga. Tetapi dia ikut betul benar akan perintahan kitab Taurat, dan dia ni tidak mengubahkan kitab Taurat. Dia bersama ashab, sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia betul benar. Sebab tu apabila Nabi datang kepada Madinah, dia tengok Nabi, dia pandang kepada Nabi, dia tengok pada Nabi, dia ingat kata ni betul-betul sama dengan yang dicerita dalam kitab Taurat. Maka lalu tu dia terus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Abdullah bin Salam ni setengah daripada sahabat Nabi juga. Tapi bukan dia 3 orang, bukan dia saja. Katanya dia bersama sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia, katanya lebih kurangnya 300 orang. Ramai jugalah. Itu betul, yang betul benar mengikut yang sebenar. Tetapi kebanyakan orang ulama Yahudi pada masa tu mereka tak cerita yang sebenar. Mereka mensembunyikan perkara yang sebenar. Dia baca dalam kitab Taurat, dia bagi tahu kepada orang lain benda lain. Kata Muhammad itu orang kulit hitam. Dia ni orang sifat dia rendah, kulit hitam. Maka apabila dengar begitu, maka yang tengok pada zahirnya tak sama. Sebab tu kebanyakan orang Yahudi tak beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab tertipu oleh ubahan yang diubah oleh setengah-setengah ulama Yahudi. Sekali lagi ulang. Dan bahawasa satu firqah, satu golongan daripada mereka itu ahli kitab, sungguh sembunyi dan bahawasa satu firqah daripada mereka itu. Sungguh sembunyi mereka itu akan yang hak sifat Nabi. Wahum ya'lamun. Dan mereka itu, ini walahal mereka itu. Wahum ya'lamun. Dan mereka itu, ini walahal mereka itu mengetahui mereka itu Nabi Muhammad sebenar. Bukan dia tak tahu. Bukan dia tak tahu. Katanya Nabi Muhammad itu sebenar betul dia jadi Rasul. Bukan dia tak tahu. Dan bahawasa satu mana wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui mereka itu Nabi Muhammad sebenar.
sungguh, betul. Muhammad jadi Rasul ni betul sungguh. Sebenar. Uh, hmm. Mengikut dalam tafsir Jamal, dia katanya wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui mereka itu Nabi Muhammad sebenar. Tapi dalam tafsir Jamal dia katanya maknanya mereka itu mengetahui bahawasanya musbunyi akan yang sebenar itu adalah dosa besar. Dan bahawasa sifat Nabi Muhammad itu disebut di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tetapi dalam keadaan gitu mereka musbunyikan. Mana musbunyi, mana tak bagi tahu kepada orang awam. Musbunyi itu maknanya tak bagi tahu kepada orang awam. Dia sendiri itu dia tahulah yang mana yang betul, yang mana yang tak betul. Sebab mereka orang yang ulama yang membaca kitab Taurat yang asli. Mereka yang baca kitab Taurat yang asli, orang Nasara, ulama Nasara, mereka dapat baca kitab Injil yang asli. Sebut betul-betul, ada sebut betul-betul lah sifat Nabi Muhammad itu. Tetapi dia tak macam kita sekarang. Kita sekarang ni orang yang baca Quran bukan orang alim saja. Orang yang baca Quran bukan orang yang alim saja. Bukan ulama saja dapat faham Quran, bahkan orang awam pun dapat faham sekadar ilmu dia juga. Sebab kita boleh baca dengan tafsir ke apa sekarang. Sebab kitab-kitab tafsir dengan bahasa Arab, dengan bahasa mana-mana pun ada. Jadi maknanya nak tipu tak boleh sekarang. Jadi kalau ulama Islam, ulama kita nak ubahkan ayat-ayat Quran, tak boleh nak ubah. Sebab apa? Sebab tersebar. Sebab tersebar. Kitab-kitab semua tersebar. Di dalam tangan orang tu, orang ni ada ke semua. Sebab tu nak ubah tak boleh. Sebab tu kitab tu pun kalau kita beli kitab, ada salah, banyak salahan citakan pun orang tak beli dah sekarang. Kita jual tak nak laku. Semua orang cari kitab yang tabuk sahih betul. Apakah lagi Quran. Maka kita katanya tak boleh jadilah ulama-ulama nak pakat ubahkan ayat Quran mengikut apa yang mereka kehendak, tak boleh jadi. Sebab bukan ulama saja boleh faham Quran, kita orang awam pun boleh baca juga. Dan mengikut tafsir-tafsir buku-buku yang diterjemuh daripada kitab tafsir. Tetapi sesuatu pada zaman dulu, orang yang memegangkan kitab Taurat ialah ulama saja. Ulama Yahudi saja. Jadi orang kampung, orang awam, mereka tak dapat. Mereka tak baca kitab Taurat dengan sendiri. Hanya mereka dapat dengar kitab Taurat mengikut apa yang dibagi tahu, yang dibaca oleh ulama. Jadi mana ulama Yahudi kalau nak ubah. Orang awam tak tahu. Tak macam kita sekarang. Gitu. Jadi sebab itulah kita ni dalam Quran ni sunat kita baca Quran juga. Sunat kita baca. Lebih-lebih laginya kalau orang Arab tu dia baca Quran. Sekiranya kalau ulama-ulama sebutkan benda yang dalam Quran kata haram, ulama sebut kata wajib, yang haram dia kata halal, kita akan terdapat kata macam mana dalam Quran kata boleh, dia kata tak boleh pula. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Wa harramar riba. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Tiba-tiba dia ubah kata menghalalkan riba. Orang kita tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab bukan Quran tu ada di dalam tangan ulama saja. Bahkan Quran ada setiap-tiap buah rumah. Dengan buku tafsir, dengan apa. Jadi tak ada jalan lah. Lagi pulaknya kita disunatkan baca Quran. Jadi maknanya orang Islam sekarang Quran ada setiap buah rumah. Paling kurang pun surat Yasin tu ada. Kan?
Jadi tak macam orang Yahudi, orang Nasara pada zaman dulu, kitab Taurat tu dengan sebab tidak ditobok jual, tidak ditobok, tidak disalin untuk mensebarkan, tidak. Hanya ada dalam tangan-tangan orang ulama-ulama saja. Jadi maknanya orang awam tak boleh nak tengok. Tak boleh nak, tak pernah baca, tak pernah tu. Jadi maknanya kalau nak tahu orang awam, kalau nak banding orang awam, Ustaz, apa kata dalam Quran? Macam tu. Apa perkataan Quran, nanti saya nak baca. Kita tak macam tu. Tapi orang dulu macam itulah. Jadi orang Yahudi, orang awam, orang Yahudi nak tahu ajaran Quran, nanti dengar daripada mulut ulama-ulama. Maka jadi seolah kata ulama Yahudi, agama Yahudi, kitab Taurat di dalam tangan ulama mereka. Mereka betul benar lah. Kalau mereka buat jahat, ni ingat nak khianat. Jadi maknanya sepatut benda yang disebut dalam Quran, dalam kitab Taurat, dia fikir kata benda ni tak boleh cerita pada orang awam, dia tak cerita. Dia fikir kata benda ni kena ubah, tak boleh cerita betul-betul kepada orang awam, dia ubah. Itulah perkara yang berlaku terhadap mereka, sebab tu tertipu banyak dengan ulama Yahudi. Al-haqqu min rabbika, al-haqqu min rabbika. Bermula yang hak itu yang sebenar. Al-haq, al-haqqu min rabbika, bermula yang hak, yang benar, yang betul itu daripada Tuhan engkau ya Muhammad. Benda yang sebenar, benda yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan benda yang datang daripada mulut-mulut ulama Yahudi, bukan. Perkara yang sebenar, perkara yang datang daripada Allah, iaitu barang yang ada engkau atasnya. Perkara yang sebenar, perkara yang datang daripada Allah. Mana kalau sebut dalam kitab Taurat pun, maknanya yang betul benar datang daripada Allah. Mana yang disebut dalam kitab Taurat yang betul benar, mana yang belum diubah tu. Sebab apabila diubah itu bukan datang daripada Allah, bahkan datang daripada ulama Yahudi yang mengubah. Maka apa yang sebenar ialah perkara yang datang daripada Allah, iaitu barang yang sifat-sifat yang ada engkau atasnya, atas sifat. Perkara yang sebenar ialah sifat-sifat yang ada pada engkau sekarang. Engkau jadi Rasul. Sebenar. Engkau benar jadi Rasul. Fala takunanna minal mumtarin. Apabila kebenaran itu bersama dengan Nabi Muhammad, yang datang daripada Allah, kebenaran itu bersama dengan Nabi Muhammad, maknanya Nabi Muhammad itu terduduk di atas meja, di atas kursi kebenaran. Nabi Muhammad itu dah sebenar, maka jangan fikir nak buat lain. Maka jangan engkau itu daripada ini termasuk dalam jumlah orang yang syak padanya, pada yang sebenar. Maka engkau dah sebenar. Engkau jadi Rasul pun perkara yang sebenar, yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cuba-cuba engkau nak jadi daripada masuk dalam golongan orang syak pada perkara yang sebenar. Begitulah. Kita dah duduk, contohnya maksud salah katanya kita dah duduk di dalam jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita ni dah duduk di dalam jalanan ahli sunnah wal jamaah, dia tu pada bab koroknya, pada bab usulnya, dah duduk di dalam jalan yang sebenar, maka janganlah kita nak fikir-fikir mengikut ajaran yang lain daripada ajaran ahli sunnah, seperti ajaran Qadiani, Syiah dan sebagainya. Dah kita duduk di atas jalan yang sebenar, terus. Jangan fikir-fikir nak masuk dalam golongan yang berpihak. Jangan. Kemudian katanya kiblat sekalian. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Nampaknya kita akhir di situlah dulu.
pada kata kiblat sekalian. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما سمعنا فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.